Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Selepas Mirzan dan Mokzani disiasat SPRM, apakah Mukris juga sedang menunggu giliran disiasat oleh SPRM? Selepas Mirzan disiasat SPRM seminggu yang lalu, dan kemudian diarah mengisytiharkan harta kekayaannya dalam tempo 30 hari, seorang lagi anak Tun Mahathir Mohamad menerima giliran diarah menghadap agensi pencegah rasuah itu. Kali ini giliran Mokzani Mahathir yang terpaksa pergi ke pejabat SPRM semalam untuk disiasat, dipercayai berhubung pengisytiharan harta. Menurut laporan media, Mokzani disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Bermakna kini, daripada 3 anak lelaki bekas Perdana Menteri berusia 98 tahun itu, 2 daripadanya sudah dipanggil ke pejabat SPRM untuk siasatan. Hanya Mukris Mahathir yang belum diberikan giliran untuk pergi ke pejabat SPRM. Seorang kenalan secara bergurau berkata, tidak lengkap siasatan terhadap kekayaan keluarga Tun Mahathir jika Mukris tidak sama disiasat oleh SPRM. Apakah selepas ini barangkali hanya dalam minggu-minggu terdekat ini, giliran Mukris pula akan disiasat SPRM dan diarah mengisytiharkan kekayaannya. Siasatan terhadap 2 anak lelaki Tun Mahathir ini yang menyusul selepas tindakan sama terhadap Tun Daim Zainuddin dan istrinya adalah dipercayai sebagai usaha Anwar Ibrahim untuk merealisasikan janjinya sejak puluhan tahun lalu untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang didakwanya merompak kekayaan negara. Ketika Mirzan disiasat SPRM, Tun Mahathir tidak menyembunyikan rasa naik anginnya. Bahkan, mendakwa anaknya turut diugut untuk dipenjarakan selama 5 tahun. Kemudian daripada itu, beliau turut mengadakan sidang media khas berkaitan apa yang menimpa anak lelaki sulungnya itu. Dalam sidang media khas itu, Tun Mahathir secara terbuka mengakui beliau risau dengan siasatan SPRM terhadap Mirzan itu. Kata Mahathir, risaulah. Sebagai anak saya, dia bagi tahu dan dapat notis dan suruh dia jelaskan segala transaksi yang dia buat sejak dia berusia 20 tahun. 42 tahun punya transaksi kena jawab 30 hari. Dia kena tanya bank, Petronas dan lembaga hasil dalam negeri, LHDN korek pejabat dia sebab kena tunjuk bahan bukti, ujar Tun Mahathir lagi. Seterusnya beliau mendakwa tindakan SPRM itu sebagai tidak masuk akal dan lebih berupa pengumpulan bukti bagi mendakwa dirinya ke mahkamah. Anwar kata, saya curi duit kerajaan. Tunjukkanlah bukti. Sebaliknya sekarang saya dengar anak saya diminta untuk beri bukti supaya saya boleh didakwa, kata Mahathir. Yang jelas sekarang, diam tak diam, 2 daripada 3 anak lelaki Tun Mahathir sudah dipanggil untuk disiasat dan tidak mustahil semua mereka juga bakal berdepan pendakwaan di mahkamah tidak lama lagi. Semua yang berlaku ini, satu yang pasti, suhu darah dan angin dalam badan Tun Mahathir tentunya terus menaik bertambah tinggi lagi. Mungkinkah satu lagi sidang media khas bakal diadakan oleh Mahathir? Bagaimana agaknya keadaan suhu darah dan angin dalam badan Tun Mahathir jika akhirnya semua anak lelakinya, bahkan termasuk anak perempuannya juga, akan disiasat oleh SPRM. Saudara-saudara sekalian, apa pula komen Anda? Apa pendapat Anda tentang isu ini? Kerana menurut daripada seorang penulis di ruangan sabudin.com, dia kata Mahathir tak perlu risau, tak perlu gelabah kalau yakin diri tak bersalah.
Gentlemanlah sikit, kata beliau. Bukankah masa Mahathir berkuasa dulu? Anwar sendiri sanggup turun naik mahkamah, Hatta telah dilokap dan dipenjarakan bertahun-tahun, malah pernah dipukul separuh mati, kata Animous. Kesudahannya, kesalahan Anwar yang dijajah dan dicanangkan rejim Mahathir hingga seluruh pelusuk dunia pun tidak terbukti, melainkan sekadar tuduhan salah guna kuasa yang langsung tak melibatkan duit walau 1 sen pun, tak berkait langsung dengan tilam yang diusung sampai ke dalam mahkamah. Haram jadah betul si Kitol, katanya. Adakah Mahathir makin takut dia akan lalui pengalaman sama seperti Anwar dulu? Tak mungkin ini berlaku kerana Anwar tak pun seburuk perangai pendendam Mahathir dulu perangai beliau, katanya. Sekarang makin ramai rakyat Malaysia mulai sedar siapa Mahathir sebenarnya, kata beliau lagi. Rakyat mula faham kenapa Mahathir inginkan jawatan Perdana Menteri kali kedua. Dengan helah konon dia akan memegang jawatan berkenan sementara saja. Semua dah tahu kenapa Anwar tidak pun diangkat sebagai menteri ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua. Semua dah faham alasan sebenar Azmin dibawa ke dalam kabin Mahathir. Dan amat faham kenapa Mahathir tanpa pun berbincang dengan PKR. Malah tak ada langsung perbincangan dengan parti komponen PKP, DAP, PKR dan Amanah ketika dia ingin meletak jawatan Perdana Menteri kali kedua. Hingga berlakunya langkah Sheraton. Inilah perancangan si Kitol dari awal, katanya. Semuanya dilakukan untuk menghalang kemarahan Anwar ke jawatan Perdana Menteri bagi mengelak keburukan beliau semasa menjadi Perdana Menteri lebih 20 tahun dibongkar oleh sosok ini, yaitu Anwar. Inilah punca sebenar kenapa Anwar diserang, dicerca, dihina, dituduh serta dizalimi bertahun-tahun, katanya lagi. Tujuannya hanya satu, untuk menanam kebencian rakyat terhadap Anwar. Ancaman utama terhadap segala kerja petualang yang tersembunyi selama ini. Berani kerana benar, takut kerana salah. Ini sebabnya kenapa Mahathir dah menjadi seperti umpama cacing yang kepanasan, serba-serbi tak kena. Semakin bercakap merapu-merapan, macam dah ternampak puaka, bengis dan menyeramkan melintas di depan mata. Buat rakyat Malaysia, kata penulis komen ini, izinkanlah SPRM menjalankan siasatan dan mahkamah menentukan keputusannya. Apakah Mahathir dan sekutunya bersalah atau tidak? Jika dulu ketika Mahathir berkuasa, Anwar telah melalui proses pengadilan, kenapa Mahathir perlu takut dan panik untuk melalui proses tersebut? Atau sebab dah sedar yang beliau telah melakukan kekejaman terhadap Anwar selama ini, banyak melakukan perkara yang tidak pernah kita tahu termasuk kroni dan kerabat, lalu dia pula takut untuk melalui siasatan yang serupa. Katanya, Allah maha mengetahui lagi maha adil. Apa Mahathir takut? Azab dari Allah terhadap dosa ataupun Anwar Ibrahim dan rakyat Malaysia amnya? Saudara-saudara sekalian, Anwar Ibrahim sungguh menjadi Perdana Menteri yang menyanjung peranan agung memecahkan kebuntuan politik semasa wujudnya keadaan tergantung kerajaan baru-baru pada November lepas, yang mana Anwar Ibrahim dengan menggunakan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda telah bersetuju untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.